Ayat yang ke-120. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 281 ayat yang ke-120. Ayatnya berbunyi, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Boleh? Inna sesungguhnya. Terjemah inna sesungguhnya. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Okey, Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kana adalah dia. Kana adalah dia Nabi Ibrahim tu. Ummatan, imam, pemimpin, leader, semua boleh. Okey. Ummatan, terjemah dia imam, pemimpin, leader, semua boleh. Qanitan, yang patuh taat. Qanitan, yang patuh taat. Okey. Lillah, kepada Allah. Lillah, kepada Allah. Daripada perkataan qanitan tu keluarlah perkataan kunut. Keluarlah perkataan kunut. Okey. Hanifan, lillah bagi Allah, hanifan yang lurus. Hanifan yang lurus. Terjemah hanifan yang lurus. Maksud lurus tu apa dia? Betul-betul pilih agama Allah sahaja. Tidak ada condong ataupun cenderung kepada agama-agama selain agama Allah. Wa dan lam tidak. Lam tidak. Yaku adalah dia. Yaku adalah dia. Okey. Min daripada al-musyrikin, orang-orang musyrik. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Okey, tolong terjemahkan dia ayat pertama kita. Puan Salasiah, terjemahkan boleh? Puan Salasiah, ayat 120. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah dia imam yang patuh taat kepada Allah, yang lurus dan tidak adalah dia daripada orang-orang musyrik. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Kita duk cerita pasal Yahudi, duk cerita pasal musyrikin, tengah-tengah duk cerita, masuk kisah Nabi Ibrahim. Kenapa? Apa relate-nya surah ni dengan kisah Nabi Ibrahim? Baik. Relate-nya ialah orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin Mekah, mereka semua bawa ajaran sesat. Mereka semua bawa amalan-amalan yang sesat. Tetapi kesemua mereka klaim mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT nak nafikan yang mereka ni tak ikut Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Tolong baca Puan Izamani. Allah nak menafikan, Allah nak beritahu tiga-tiga bukan. Muka surah Ali Imran, muka surat 58 ayat 67. Muka surat 58 ayat 67. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, tetap di atas dasar tauhid, bagi seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah, dan dia pula bukanlah daripada orang musyrik. Terima kasih Puan Izamani. So Allah SWT cakap Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tetapi dia adalah orang Islam yang lurus, yang menyerah diri pada Allah dan tidak termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Baik, dalam beberapa ayat ni, okey, kita nak bincang 9 sifat Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya.
9 pujian daripada Allah terhadap Nabi Ibrahim. 9 pujian penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Ibrahim. Okey. Pertama, Allah sebut Nabi Ibrahim adalah imam, umat, pemimpin. Itu terjemah ummatan kat situ. Terjemah ummatan kat situ, imam, umat, pemimpin. Pemimpin yang siapa? Bagi seluruh manusia. Semua agama-agama samawi mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Dari sudut akidahnya, termasuklah ajaran kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut Nabi Ibrahim adalah imam, ummatan. Okey, perkataan ummatan ni dalam Quran ada banyak makna. Antara makna ummatan imam. Antara makna ummatan tempoh masa. Antara makna ummatan umat, segolongan manusia. Antara makna ummatan apa lagi? Apalah, kita bincang sikit perkataan umat. Kita dah lalu. Sekarang umat bermakna imam, pemimpin. Umat bermakna imam ataupun pemimpin. Kita tengok perkataan umat yang memberi makna lain pula. Muka surat 222. Kalau baca dia, Puan Nur Zakiyah boleh, page 222. Page 222, ada 6 terjemah umat. Page 222, muka surat ayat 8. Boleh Puan Nur Zakiyah. Ada perkataan ummatan kat situ, tapi maknanya adalah bukan imam. Puan Nur Zakiyah ada? Ada Ustaz. Muka surat 222 ayat berapa tadi Ustaz? 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sehingga waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, adakah yang menghalangnya? Ketahuilah, ketika azab itu datang, mereka tidak dapat mengelaknya. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkannya. Okey. So ada perkataan umat kat situ. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Wala akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudah. Nampak? Ummatin. Jadi ummatin kat situ, terjemah dia apa? Tempoh masa. Tempoh masa dipanggil umat. Jadi pertama umat, terjemah dia imam, pemimpin, leader. Kedua, tempoh masa. Ketiga, umat, terjemah dia umat lah. Satu generasi. Allah sebut kita ni sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Allah kata. Tengok surah Ali Imran. Tolong baca Puan Ilham boleh? Puan Ilham. Muka surat 60. Muka surat 64 ayat 110. Muka surat 64 ayat 110. Boleh Puan Ilham tolong baca? Ada Puan Ilham? Ada Puan Ilham? Okey, baik. Tuan Haji Izali boleh? Tuan Haji Izali. Tuan Haji Izali Sulaiman ada? Okey. Ya Ustaz. Muka surat 64 ayat 110. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu, yakni umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Okey, terima kasih Tuan Haji Izali. So kat situ ada perkataan umat kan? Kuntum khaira ummatin. Apa dia umat kat situ? Generasi Umat kat situ dia generasi. Kita satu umat. Okey, 3 lah. Imam, tempoh masa, generasi. Yang keempat, perkataan umat memberi makna satu kumpulan manusia. Sekumpulan manusia. 5, 6 orang, 10 orang, panggil umat juga. Tadi perkataan umat tadi untuk satu generasi, kita satu umat. Tapi ada perkataan umat yang memberi makna sekumpulan manusia. Okey, tengok surah Al-Qasas. Tolong baca dia Puan Rohana Hamzah, boleh Puan Rohana Hamzah? Boleh tolong baca tak? Muka surat 388.
388. Ayat yang ke-23. Ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternakannya di sana. Dan dia menjumpai di belakang orang yang ramai itu, 2 orang perempuan sedang menghambat haiwan ternakannya. Dia Musa bertanya, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternakan kami sebelum pengembala itu memulangkan ternakannya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Jadi apa makna umat kat situ, Puan Rohana? Umat dekat sini sekumpulan sekumpulan orang ni Ustaz. Ya, betul. Sekumpulan orang. Sekumpulan manusia. 10 orang ke 15 orang ke 20 orang, panggil umat juga. Tadi umat satu generasi kita. Ni sekumpulan. 10 orang, 20 orang, panggil umat juga. Itu nombor 4. Nombor 5, perkataan umat memberi makna agama. Agama tu beri makna umat. Tengok page 491. Muka surat 491. Okey. Tolong baca dia. Puan Sharifah Husna tolong baca boleh? Puan Sharifah Husna. Boleh Ustaz. 491 yang atas sekali. Ada perkataan umat kat situ. Apa terjemah dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemimpin memberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut sesuatu agama dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka. Okey, jadi apa perkataan umat kat situ? Puan Sharifah Husna. Rasa-rasa. Wakadzalika, sekejap. Ada tak word by word punya terjemah? Ada tak? Kalau ada senang. Kalau tak ada tak apa. Tak ada word by word. Okey, tak ada word by word. Umat kat situ. Tak ada umatan wa inna dan. Wa inna Umatin, yes. Jadi umat kat maknanya situ mewah. ada apa? Ya. Hidup mewah. Bukan. Ala ke atas. Agama. Terjemah umatin itu agama. Agama. Oh, okey. Kami mendapati nenek moyang kami mengikut satu agama. Agama. Okey. Jadi umat nombor 5, terjemah dia agama. Agama. Maksudnya Al-Quran ni kaya lah bahasanya. Satu word tu boleh digunakan banyak tempat. Sebab tu kita baru belajar bahasa Arab sikit, kita dah tak boleh senang-senang terjemah ikut suka kita. Kita kena tengok terjemah secara keseluruhan, mana-mana yang sesuai. Takut kita salah terjemah. Patut terjemah lain, kita terjemah lain. Jadi makna lagi lah. Okey, yang kelima. Yang keenam, umat ni juga, dia boleh digunakan untuk binatang-binatang. Binatang-binatang panggil umat juga. Bukan sekadar untuk manusia. Cuma dalam Quran, Allah datangkan perkataan umat untuk binatang tu dalam bentuk plural. Dalam bentuk plural. Allah tak datangkan dalam bentuk singular lah. Ni umat ni satu umat. Okey, dalam bentuk satu. Plural bagi umat dalam bahasa Arab adalah umamun. Plural bagi umat adalah umamun. Puan Samiah tolong baca boleh? Saya nak tunjuk perkataan umamun. Muka surat 132 tak silap saya. 132. Ayat 38. Ayat 38. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang diluputkan kami di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi perkataan umat-umat juga. Burung pun umat-umat juga. Binatang. Burung. Sekumpulan burung panggil umat juga. Bela lembu banyak-banyak. Dari mana tengok umat? Okey, kenapa? Dia tengok umat, tengok lembu. Petang-petang nak suruh masuk kandang. Panggil umat, boleh. Tak menjadi masalah pun. Kerana dari sudut bahasa Melayu, bahasa Melayu umat tu generasi je lah. Bahasa Melayu umat tu generasi. Tapi dalam bahasa Arab umat tu ada 6 terjemahan.
Okey, baik. Di salah satunya terjemah umat Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau kita tengok tadi, sekumpulan manusia, satu generasi, burung-burung, tempoh masa, semua tu memberi makna plural. Tapi perkataan umat ni digunakan kepada Nabi Ibrahim seorang. Kenapa? Kerana kemuliaan dia seorang, tetapi amalan dia yang banyak, pahalanya yang banyak bagaikan satu umat. Amalan Nabi Ibrahim yang banyak, pahala Nabi Ibrahim yang banyak bagaikan amalan satu umat, bagaikan pahala satu umat. Sebab tu Allah panggil dia gelaran plural untuk dia seorang. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, perkataan malaikah plural. Malaikah tu plural, seorang malaikat malakun. Tapi perkataan malaikah tu Allah tujukan kepada Jibril seorang. Allah tujukan perkataan malaikat tu kepada Jibril seorang. Dia seorang tapi guna lafaz plural untuk dia. Sebagai apa? Kemuliaan dia. Kemuliaan dia mengatasi malaikat-malaikat yang lain. Umatan satu umat, satu golongan manusia, satu generasi manusia. Tapi Allah gunakan kepada Nabi Ibrahim kerana apa? Kemuliaannya mengatasi umat-umat yang lain. Okey, baik. Pertama, Allah kata Nabi Ibrahim ni dia imam. Kedua, orang yang patuh taat pada Allah SWT. Jadi bila Allah datangkan ayat ni, setelah Allah menceritakan perihal Yahudi dan musyrikin, Allah nak beritahu apa dia? Kamu klaim kamu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Kamu rasa kamu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Kalau betul-betul ikut ajaran Nabi Ibrahim, betul-betul lah ikut dia. Ini tak, ada benda kamu ikut, ada benda kamu tak ikut. Kalau kamu betul-betul ikut ajaran Nabi Ibrahim, kamu mesti kena ada sifat obedient, qanitan. Maksudnya macam ni. Mereka klaim kami follow ajaran Nabi Ibrahim, kami follow ajaran Nabi Ibrahim. Maka Allah kata apa dia? Tak malu ke ngaku ikut ajaran Nabi Ibrahim? Tapi apa dia buat, apa dia suruh kamu tak buat? Tak malu? Patut kena rasa malu. Itu maksud ayat ni. Sama lah juga dalam surah Baqarah. Allah cerita panggil orang Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah, Allah cerita panggil orang Yahudi macam-macam lah. Pop, Allah masuk Nabi Ibrahim. Muka surat 19. Muka surat 19. Tolong baca Puan Siti Nolis boleh? Muka surat 19. Ayat 1, 2, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga daripada anak cucuku. Allah berfirman, benar tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Okey. Ini, terima kasih Puan Siti Nolis. Sama. Ini ayat pertama Allah sebut pasal Nabi Ibrahim dalam surah Baqarah. Dan dalam Al-Quran pun kat sinilah ayat pertama tentang Nabi Ibrahim. Kenapa sebab orang Yahudi, dia claim dia ikut ajaran Nabi Ibrahim. Maka Allah pun datangkan ayat. Kalau kamu kata kamu ikut ajaran Nabi Ibrahim, ni sifat dia. Apa perintah Allah, apa ujian Allah, Allah bagi perintah, larangan, semua dia patuh, dia sempurnakan. Tapi kamu ngaku ikut ajaran Nabi Ibrahim, follow Nabi Ibrahim, kononnya. Apa dia suruh buat, kamu tak buat. Macam kita lah sekarang, ngaku keturunan ulama', ngaku keturunan wali, ngaku keturunan orang hebat-hebat. Okey? Tapi dia punya akhlak, dia punya perangai. Kalau tak macam ulama', malulah nak ngaku. Mengaku lepasan Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Mengaku lepasan UIA. Mengaku lepasan College Islam. Tapi perangai, akhlak, perilaku tak nampak pun macam lepasan Universiti Al-Azhar. Tak nampak pun macam lepasan UIA. Contoh lah ni kan, bukan nak burukkan apa-apa, tak. Tapi sepatutnya kalau awak ngaku awak datang daripada tempat yang baik, kalau awak ngaku awak daripada keturunan yang baik, kalau awak ngaku awak ni cucu cicit ulama' dan sebagainya, kan, awak kena ikutlah perangai yang baik tu. Ini mengaku keturunan ulama', keturunan syekh sekian-sekian, keturunan wali sekian-sekian, contohlah kan. Tapi perangai langsung tak kena. So Allah nak tegur orang-orang yang kuat klaim mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi perangai mereka, perilaku mereka tak sama pun macam Nabi Ibrahim. Sifat Nabi Ibrahim yang ada mula-mula sekali, apa dia? Taat. Okey? Pertama, umatan tu bukan dia minta. Nabi Ibrahim bukan dia minta tak jadi pemimpin leader, Allah yang pilih dia. Ayat tadi, yang Puan Siti Nolis baca tadi, Allah yang pilih dia untuk jadi pemimpin leader. Tapi, sebelum dia jadi pemimpin ke, lepas dia jadi pemimpin ke, dia memang ada sentiasa sifat
qanitan. Patuh taat. Okey. Bila ada perkataan patuh taat, Allah sebut sekali lillah, pada Allah. Sebab manusia dia patuh taat pada Allah. Kita lah kan. Di dalam masa yang sama patuh juga pada kehendak nafsu. Nafsu nak tengok benda haram, tengok. Nafsu nak cakap benda haram, cakap. Tanya semayang, patuh pada Allah. Tanya semayang, Masya Allah, patuh pada Allah. Tapi masa yang bukan waktu semayang, dia tak boleh jaga mata, dia tak boleh jaga mulut, dia tak boleh jaga telinga. Sebab apa? Masa tu dia taat pula pada nafsu dia. Dia taat pula pada keinginan nafsu dia. Maka tak. Orang ni tak termasuk kategori macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim patuh pada Allah sahaja. Apa nafsu dia nak buat, apa keinginan hati dia nak buat, dia tengok. Berlawanan ke tak berlawanan dengan kehendak Allah. Kalau berlawanan, dia tak nak buat. Kalau tak berlawanan, okey, boleh buat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sifat Nabi Ibrahim adalah hanifan, lurus. Maksud lurus ni apa dia? Tidak condong kepada agama lain pun selain agama Islam. Orang musyrikin sembah Allah juga, tapi dalam masa yang sama menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim maksud hanif tu lurus. Maksud lurus apa? Tak ada langsung dalam amalan dia, tak ada langsung dalam ibadat dia campur aduk dengan amalan-amalan agama lain. Campur aduk dengan amalan-amalan jahiliah. Tak ada. Hanifan tu maksudnya righteous to the religion. Follow 100% apa yang agama Islam ajar je. Jadi kalau satu orang tu dia follow agama Islam, tapi dalam masa yang sama dia ikut juga ajaran sikit-sikit dalam Taurat, dia ikut juga sikit-sikit ajaran dalam Injil, maka orang tu tak termasuk hanif lagi. Dia buat amalan Islam, tapi dalam masa yang sama amalan nenek moyang yang karut-marut, amalan nenek moyang yang bawa pada syirik khurafat dia bawa juga, maka dia tidak hanif. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah kata Nabi Ibrahim tidak termasuk di kalangan orang musyrikin. Kenapa Allah sebut musyrikin saja kat sini? Sebab surah ni surah Makkiyah. Bila surah Makkiyah, maka sasaran utama dia adalah orang musyrikin Mekah. Walhal semua agama klaim ikut ajaran Nabi Ibrahim kan tadi. Yahudi baik, Nasrani baik. Cuma kat sini Allah nafikan dia bukan musyrikin saja. Allah tak nafikan pun dalam surah ni dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, sebab bukanlah kata dia itu Yahudi dan Nasrani. Kerana surah ni fokus dia pada orang Mekah yang buat macam-macam amalan pelik-pelik, lalu kata kami ikut ajaran Nabi Ibrahim. Mana boleh? Okey, baik. Nabi Ibrahim dalam bahasa dipanggil Suryani ataupun dipanggil bahasa Kaldani. Terjemah Ibrahim, okey, dalam bahasa Suryani memberi makna ayah yang penyayang. Ayah, Rahim yang penyayang. Jadi Ibrahim ayah yang penyayang. Jadi perkataan Nabi Ibrahim ni sekiranya diarabkan beri makna apa? Abun Rahimun. Abun ayah, Rahimun yang penyayang. Nabi Ibrahim lahir kat Iraq ataupun nama lamanya Mesopotamia. Sekarang dikenali dengan nama Babylonia. Nama kampung Nabi Ibrahim kat Iraq tu Ur Kaldania. Setengah kitab tulis nama kampung dia Ur je. Ur ada, Ir ada. Okey, lahir kat situ. Nama kampung dia Ur. Maksudnya dia bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Dia bangsa Iraq. Okey. Lalu Nabi Ibrahim pergi Mesir. Okey. Hijrah ke Mesir. Dalam bahasa Nabi-Nabi terdahulu, mereka panggil Ibrahim dengan panggilan Ibrahim. Ibrahim ni dalam masa Nabi terdahulu maksudnya apa? Orang yang melintas. Orang yang melintas. Kenapa Nabi Ibrahim dipanggil orang yang melintas? Sebab dia melintas lembah, gunung-gunung, bukit-bukit untuk menunaikan perintah Allah. Allah suruh pergi sana, dia pergi sana. Allah suruh pergi sini, dia pergi sini. Okey? Maka Nabi Ibrahim sampai kat Mesir kahwin dengan Sarah. Okey, maksudnya Sarah ni adalah wanita Mesir. Dapat anak? Tak dapat anak. Kemudian Nabi Ibrahim kahwin pula dengan Hajar. Hajar ni wanita Palestin. Hajar ni orang Palestin. Okey? Orang Palestin, nama-nama anak-anak dia biasanya ada il kat belakang. Okey, nama-nama anaknya biasanya ada il kat belakang. Ada yalam kat belakang. Sebab itulah anak daripada perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Hajar ni memberi nama Ismail.
Ismail. Okey. Lepas lebih kurang 13 tahun dapat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dapat pula anak melalui Sarah yang beri nama Ishak. Daripada Ishak dapat cucu nama Yakub. Daripada Yakub itulah lahirnya keturunan Bani Israel. Okey, baik. Seterusnya, sifat dia yang keempat. Sifat Nabi Ibrahim yang keempat. Nabi Ibrahim termasuk dalam Nabi-Nabi Ulul Azmi. Itu Nabi-Nabi yang berat ujiannya, berat tanggungjawabnya, besar ujiannya berbanding para Nabi yang lain. Okay, ayat 121. Syakiran yang bersyukur. Syakiran yang bersyukur. Okay. Li bagi ataupun kepada. An umih nikmat-nikmatnya. An umih nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ijtabahu, dia telah memilihnya. Dia itu Allah lah. Dia telah memilihnya, Nabi Ibrahim. Wa, dan hadahu, telah memberi petunjuk kepadanya. Hadahu, telah memberi petunjuk kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Ila, kepada siratin, jalan, mustaqimin, yang lurus. Mustaqimin, yang lurus. Okey, baik. Terjemahkan dia. Tuan Haji Rashid terjemahkan boleh, Tuan Haji Rashid? Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang bersyukur nikmat-nikmat yang telah memilikinya dan telah memberi petunjuk kepada lurus. Dia telah memilihnya. Dia telah memilihnya dan telah memberi petunjuk jalannya kepada lurus. Kepada jalan yang lurus. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Sifat Nabi Ibrahim yang kelima adalah bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah? Kerana lidahnya sentiasa basah berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim ni, antara nikmat Allah bagi pada dia apa? Dia terpelihara daripada lalai, walaupun sekejap. Dia terpelihara daripada lara, buat benda yang tidak ada faedah, walaupun tak berdosa, dia tak buat. Okey, Nabi Ibrahim terpelihara daripada sifat tersebut. Maka segala nikmat yang Allah bagi pada dia, sama ada nikmat zahir, nikmat batin, Nabi Ibrahim tetap mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jadi mensyukuri nikmat Allah bukan sekadar ucap Alhamdulillah, tapi dengan mematuhi segala perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut lagi, dia jadi ketua manusia, dia jadi ketua ayah pada dia jadi bapa pada banyak para nabi. Sebab apa? Allah yang pilih dia. Allah yang pilih dia untuk jadi nabi, dan Allah pilih dia untuk jadi imam bagi umat. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Maksudnya Allah nak beritahu, antara nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim ialah Allah pilih dia jadi Nabi, dan Allah bimbing dia kepada jalan yang lurus. Okey, baik. Seterusnya, yang ke-8. Wa, dan, sambung ayat baru, 122. Wa, dan atainahu, kami berikan kepadanya, ya Nabi Ibrahim. Fid dunya, di dunia. Fid dunya, di dunia. Hasanatan, kebaikan. Hasanatan, kebaikan. Wah, dan innahu, sesungguhnya dia Nabi Ibrahim. Fil akhirah, di akhirat. Fil akhirah, di akhirat. La benar-benar. Min, daripada salihin, orang-orang yang soleh. Salihin, orang-orang yang soleh. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Aziz Dahri, boleh terjemahkan Tuan Haji Aziz? Tuan Haji Aziz ada? Okey, baik. Puan Rahimah ada, Puan Rahimah?
Rahimah ada? Okey, baik, tak apa. Puan Salasiah, ya? 122. Ada Tuan Haji Aziz? Ada. Okey, Ada Ustaz. okey, sorry. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Apa kebaikan di dunia Allah bagi pada Nabi Ibrahim? Pertama, Allah pilih daripada keturunan dia ramai para nabi. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya. Abu, bapa. Abu tu timah dia, bapa. Al-Anbiya, para nabi. Al-Anbiya, para nabi. Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik bangsa Yahudi semua keturunan Nabi Ibrahim, bangsa Arab pun sama juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi kebaikan yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim kat dunia apa dia? Kebaikan Allah bagi pada Nabi Ibrahim kat dunia. Pertama, Allah bagi kebaikan pada Nabi Ibrahim adalah Allah pilih keturunan dia jadi Nabi, jadi orang baik. Jadi kebaikan Allah bagi pada kita kat dunia apa dia? Allah pilih anak kita, cucu kita, cicit kita, jadi orang yang baik-baik. Itu pun kebaikan. Bukan sekadar dapat duit banyak, dapat harta banyak, dapat tanah berekar-ekar, dapat emas berguni-guni. Ya, itu pun kebaikan. Tapi kebaikan lagi besar apa dia? Allah pilih keturunan jadi orang-orang yang baik. Okey, tengok antara nikmat Allah bagi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayah dia tak nak beriman. Ya Allah gantikan perkara tersebut dengan kegembiraan. Allah pilih anak cucu dia jadi para nabi. Kalau baca dia, Puan Izawani boleh? Muka surat 308. 308. Ayat 49, 50. Boleh Puan Izawani? 49, 50. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila dia meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya, dan kedua-duanya kami angkat menjadi nabi. Dan kami kurniakan kepada mereka sebahagian rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pertuturan yang tinggi dalam kalangan umat manusia. Okey, terima kasih Puan Izawani. Dalam ayat tu ada dua jawapan. Pertama, kan ayat kita sekarang, kami memberikan kepada Nabi Ibrahim kebaikan kat dunia. Pertama, Allah pilih cucu-cucu dia ramai jadi Nabi. Yang kedua, sebutan yang baik, good reputation, orang putih kata. Baik orang jahat macam mana sekalipun, dia Yahudi, dia Nasrani, mereka tetap memuji Nabi Ibrahim. Tak ada seorang pun orang kafir reject Nabi Ibrahim. Orang agama Samawi lah. Orang Buddha, Hindu tu tak kira lah. Maksudnya Yahudi ke, Nasrani ke, musyrikin ke, mereka tetap memuliakan, mengiktiraf, memuji Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ada kaum yang reject. Nabi Musa ada kaum yang reject. Nabi Isa ada kaum yang reject. Tapi bila sebut Nabi Ibrahim, semua agama-agama Samawi, Yahudi, Nasrani, memuji nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu lagi ayat, Allah beritahu. Dalam ayat tu Allah sebut dua nama Nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar, bapa manusia. Bila sebut bapa manusia, semua para Nabi termasuklah anak cucu dia kan? Anak cucu dia termasuklah para Nabi. Yang kedua Allah sebut nama Nabi Ibrahim. Tengok muka surat 541. Puan Ilham ada? Puan Ilham? Puan Ilham ada? Ya Ustaz. Okay, 541 ayat 26. Boleh baca? 541 ayat yang ke-26. Puan Ilham kena unmute kan lah. Nampak mute kat skrin. Okey. 26 Ustaz. Ya, betul.
Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Terima kasih Pak Nilham. Kami hantar Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kami jadikan zuriat kedua mereka jadi Nabi dan berikan kitab. Ya, semua para Nabi adalah keturunan Nabi Nuh. Tak dinafikan. Orang jahat pun semua keturunan Nabi Nuh. Kita pun, saya pun keturunan Nabi Nuh. Jadi orang tanya belajar dengan siapa? Belajar dengan keturunan Nabi. Nabi Nuh. Semua kita keturunan Nabi Nuh AS. Tak ada seorang pun bukan keturunan Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar Al-Thani. Bapa manusia kedua. Second father. Bapa manusia pertama Nabi Adam. Bapa manusia kedua Nabi Nuh AS. Okay, kita tak bincang Nabi Nuh. Allah kata, daripada mereka berdua kami lahirkan zuriat para Nabi. Jadi kelebihan kebaikan pertama yang Allah bagi pada Nabi Ibrahim adalah para Nabi. Cucu-cucu dia, anak cucu dia menjadi para Nabi. Jadi kita, Allah bagi kebaikan pada kita apa dia? Bukan anak yang kaya, bukan cucu yang kaya. Ya, itu pun kebaikan rezeki, Alhamdulillah. Tapi lagi baik bila Allah pilih anak kita, cucu kita jadi orang-orang yang berkhidmat untuk agama. Berkhidmat untuk agama. Okay, jadi ulama, jadi orang soleh yang ajak manusia pada kebaikan tu nikmat yang besar. Pemimpin, maksudnya anak kita jadi orang yang memimpin orang lain pada jalan Allah. Tadi kan Nabi Ibrahim doa, ayat surah Baqarah tadi. Allah kata, aku pilih kau jadi pemimpin. Nabi Ibrahim jawab, qala wa min zuriyati, anak cucu aku, pilihlah juga jadi pemimpin. Allah jawab, qala la yanalu ahdi zalimin, orang zalim tak akan aku pilih jadi pemimpin. Cucu-cucu kau yang baik, yang lain aku boleh pemimpin. Yang zalim tak pilih jadi pemimpin. Yang kedua, good reputation, reputasi yang baik. Nabi Ibrahim AS berdoa pada Allah agar Allah memberikan kepadanya good reputation. Kat mana ya? Okey, muka surat 370. Tolong baca Puan Zakiyah boleh? 370. Doa Nabi Ibrahim. 370 doa Nabi Ibrahim. Ayat 83 bawah sekali muka surat baru, kemudian 84, 85 dah. 83, 84, 85. 370 83 84 85 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah mulut yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi syurga yang penuh kenikmatan. Terima kasih Puan Zakiyah. Sama. Allah terima tak doa dia? Allah terima. Allah terima. Okey, jadikanlah aku, berilah aku hikmah, wisdom, Allah bagi. Masukkan di kalangan orang saleh, Allah bagi. Jadikan aku good reputation, Allah bagi. Baik. Apa tujuan minta good reputation ni? Saya bagi sumbangan untuk orang buat masjid. Masjid tu harga nak siap dia kena 3 juta. Saya bagi 2.8 juta saya bagi, contoh. Lepas tu saya kata apa kat orang masjid tu? Masjid ni letak nama saya. Masjid tu letak nama saya. Boleh? Masjid Al-Khuzaifi. Sebab yang derma masjid tu saya. 2.8 juta. Boleh ke tak boleh? Boleh. Baik ke tak baik sifat tu? Nak good reputation? Okay. Sekolah tahfiz tu saya derma 3 juta. Jadi nama penaung tak nama saya. Penaung tu letak nama saya. Okay. Baik ke tak baik? Tuan-tuan dan puan-puan. Sifat macam tu. Tak baik. Bagus Puan Syarifah Sana. Tak baik. Okay. Betul lah, tak baik lah. Nak nama lah. Bahasa kita panggil nak nama. Dia nak nama. Dia nak nama. Buat sesuatu dia nak nama. Tapi Nabi Ibrahim minta ni. Macam mana pula? Apa beza dia? Baik. Bezanya, saya nak nama tadi sebab saya nak orang pandang saya sebagai orang yang tinggi. Saya nak orang sebut-sebut nama saya. Saya nak terkenal di kalangan manusia yang saya ni orang hebat. Tu nama dia nak nama. Orang ni dia ada sifat nak nama.
Sifat nak nama ni tak bagus. Nak nama, nak glamour, nak kemasyhuran, tu sifat yang tak bagus. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, dia minta good reputation. Apa tujuan dia? Dia nak generasi-generasi selepas dia sebut nama dia. Sebut nama dia kat mana? Dalam solat, dalam doa, dalam buat kebaikan. Tu yang baiknya. Sebut nama untuk dalam solat, dalam doa, dalam kebaikan. Bagus ke tak bagus? Bagus. Good reputation. Jadi Allah terima tak ada Nabi Ibrahim? Terima. Satu hari berapa kali kita baca tayat akhir? Satu hari berapa kali kita baca tayat akhir? Sekurang-kurang 5 kali. Sekurang-kurang 5 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim minta agar Allah Ta'ala memberikan kepadanya good reputation adalah untuk orang doakan dia. Saya tadi nak letak nama saya kat masjid supaya saya nak orang tahu saya yang bagi demo untuk masjid. Itu lain. Yang ni tak, Nabi Ibrahim dia minta agar Allah SWT jadikan dia reputasi yang baik supaya orang-orang selepas dia mendoakan dia. Samalah juga pengarang-pengarang kitab. Pengarang-pengarang kitab lepas dia karang kitab, apa dia buat? Dia tulis nama kat kitab. Dia tulis nama. Contoh kitab tafsir ni yang saya biasa guna. Ni kitab tafsir ni kan. Pengarang kitab dia letak nama dia. Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khulwati Al-Maliki. Ketul nama dia letak nama kat kitab ni. Apa tujuan dia? Pertama, bila bab kitab agama ni, kena letaklah siapa pengarang dia. Kalau tak, siapa nak baca kitab tu? Nak tak baca kitab tafsir? Nak? Siapa pengarang dia? Tak tahu. Entah orang jahat boleh, orang kafir boleh, orang Yahudi boleh. Dia orang tak nak baca lah bila tak tahu nama dia. Jadi bila letak nama, orang tahu dia ni siapa, dia ni belajar kat mana dulu, siapa guru dia, ilmu boleh ambil tak daripada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan dia letak buku kat kitab dia? Apa tujuan dia letak nama kat kitab dia? Tujuan dia adalah supaya nanti generasi akan datang yang belajar kitab dia, generasi yang akan datang baca buku dia, bila tengok ada nama dia kat situ, generasi tersebut akan mendoakan kebaikan untuk dia. Generasi tersebut akan mendoakan kebaikan untuk dia. Ya Allah, kami belajar kitab tafsir ni hasil karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Sawi Al-Misri Al-Khulwati Al-Maliki. Jadi ya Allah, berilah dia kebaikan dalam kubur sana ya Allah. Berilah dia kenikmatan ya Allah. Apalah dosa dia ya Allah. Golongkanlah di kalangan orang yang soleh. Baik ke tak baik? Baik. Kalau dia tu baik, tak jadi masalah. Okey. Samalah juga orang-orang yang Allah nak bagi banyak kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi reputasi yang baik. Contoh apa dia? Nama Nabi Ibrahim, kita tak nafikan. Memang sampai hari kiamat akan ada orang baca. Selain tu, imam-imam yang namanya masyhur sampai ke hari ini, imam-imam yang namanya masyhur sampai ke hari ini, contoh Imam Syafi'i. Contoh lagi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Boleh kata, kat mana-mana majlis pengajian, mana-mana sekolah agama, mana-mana universiti Islam, mana-mana kolej Islam, mana-mana madrasah, mana-mana tempat-tempat yang baik, akan sebut rawahu Ibnu Hibban, rawahu Tirmizi, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Betul kan? Jadi baik tak reputasi mereka tu? Baik ke tak baik? Baik. Pengarang-pengarang kitab zaman dulu banyak. Bahkan imam-imam mazhab pun banyak. Imam-imam mazhab pun banyak. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, mazhab yang tersebar, mazhab yang banyak pengikut dan keturunan, 4 je lah. Imam mazhab banyak, bukan 4 je. Banyak lagi imam mazhab yang lain. Tapi yang masyhur mazhab mereka, terus diamalkan mazhab mereka adalah 4 imam. Empat imam mazhab tu, mazhab lain bagus juga, baik juga, tapi tak tersebar. Kita tak kenal pun nama-nama imam-imam mazhab yang lain. Kita tak kenal pun nama-nama imam-imam mazhab yang lain. Jadi kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, sampai ke kiamat orang Islam akan baca.
Jadi nama-nama imam-imam tersebut, nama-nama pengarang kitab tersebut, good reputation ke tidak? Good reputation. Mereka bukan nak grammar, nak masyhur, tak. Mereka nak anak-anak murid ataupun orang-orang yang belajar kitab mereka mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu tujuan mereka letak nama pada kitab mereka. Itu tujuan mereka letak nama pada kitab mereka. Jadi ada beza antara orang yang nak nama dan orang yang nak good reputation lepas dia mati. Tujuan dia agar orang sentiasa sebut-sebut nama dia dalam doa dia. Zaman dulu, zaman 50-an, 60-an, 40-an, ramai tak tuan-tuan guru kat Malaysia ni? Ramai tak ulama-ulama kat Malaysia? Ramai. Tuan guru, ulama, semua ramai kat Malaysia. Tapi sampai ke zaman sekarang, berapa orang sangat ulama-ulama yang kita kenal? Berapa ramai sangat nama-nama imam-imam, ulama-ulama yang kitab mereka, pengajian mereka diteruskan sampai sekarang? Berapa ramai? Tak ramai pun. Kita mungkin kenal seorang dua untuk kenali tuan guru sekian, yang lain tak tahu, yang lain tak tahu. Okey, jadi minta reputasi ni baik ke tak baik? Baik, dengan niat tujuan orang-orang akan datang mendoakan kebaikan untuk kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Boleh? Lepas tu bagus ulama-ulama karang buku. Kerana apa? Bila dia karang buku, lepas dia mati, dia memang dah mati lah. Tak boleh beramal lagi lah kan? Tapi buku dia orang baca, orang amal, orang baca doa untuk dia. Baik tak? Baik. Oh, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, jadi saya tak boleh dapat tak boleh dapat reputasi yang baik lah. Ya ke? Tak semestinya. Kita orang biasanya, kita bukan ustaz, kita orang awam biasa, tak belajar agama pun. Tapi bila pergi surau je, kita akan susun slipper. Betul kan? Bila ada majlis jamuan doa selamat tahlil kat surau, kita lah orang paling tolong banyak sekali. Kita lah tolong serve sebelum makan. Lepas makan, kita tolong cuci, sapu-sapu, bersih semua sekali. Kita tolong buat. Lepas kita mati, contohlah ni kan. Lepas kita mati, ada majlis lagi kat surau. Jadi bila ada majlis kat surau, orang lain ada. Tapi orang lain tu tak nampak orang-orang yang datang tu rajinnya macam kita juga. Contoh. Maka orang pun akan sebut, dulu masa ada arwah Tuan Haji sekian-sekian. Bila jamuan je, dialah yang datang awal sekali untuk tolong. Dan bila habis jamuan, dialah yang balik last sekali. Setelah basuh, cuci semua sekali, baru dia balik. Good reputation tak? Good reputation kan? Walaupun dia tak minta, tapi lepas dia mati, namanya disebut. Ni yang naknya. Jadi bila namanya disebut, orang akan doakan kebaikan untuk dia, orang akan sebut sedekah pahala baca Quran untuk dia. Baik ke tak baik? Baik. Okey, baik. Itu cerita dia. Ini tafsiran. Allah kata, kami memberikan kepadanya di dunia ini kebaikan. Dan ke akhirat, dia termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ni orang tinggilah kedudukannya. Bukan sekadar Nabi Ibrahim. Okay? Nabi-Nabi lain pun semua termasuk di kalangan orang yang soleh. Sebab tu kita lepas ambil wuduk, sunat kita baca, Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang selalu bertaubat, jadikanlah aku orang di kalangan sentiasa bersuci, jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Nabi Ibrahim memiliki ciri-ciri orang soleh. Banyak ciri-ciri orang soleh. Tapi antara ciri orang soleh apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar, bersegera pada kebaikan. Itu antara ciri-ciri dia. Okey, tolong baca dia. Puan Tamsiah, tolong baca boleh Puan Tamsiah. Ni ciri-ciri orang soleh ni. Kita nak jadilah ni. Kita usahalah nak dapat ni. 60, buku surat 63, 64 macam tu lah lebih kurang. Tolong baca boleh? Saya cari buku suratnya. 64. Buku surat 64. Ayat 113 dengan 114. 113 dan 114. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak semuanya sama. Antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud solat. 114.
Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh melakukan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan bersegera mengerjakan pelbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Terima kasih Puan Tamsia. Tengok ciri orang soleh. Beriman pada Allah di akhirat, alhamdulillah kita ada. Kan? Semayang malam, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah lah untuk semayang malam ni. Okey, baca ayat Allah malam ni maksudnya semayang malam. Amal ma'ruf nahi munkar, mudah-mudahan kita Allah bagi taufik untuk buat banyak sikit. Sikit-sikit tu adalah kita buat kan. Dan bersegera dalam kebaikan. Bila datang saja ajakan untuk buat baik, kita nak jadi nombor satu. Bila datang je seruan untuk buat baik, kita nak jadi orang yang nombor satu. Ni ciri-ciri orang soleh. Antara ciri-ciri orang soleh ni lah. Solat malam. Apa lagi? Amal ma'ruf nahi munkar. Bersegera melakukan kebaikan. Maka itu termasuk di kalangan amalan-amalan orang soleh. Okey, baik. Ni tengok ni bahaya nak glamour. Tengok. Ini daripada Imam Bishr bin Al-Haris. Dia berkata, okey, tengok kat skrin Bishr bin Al-Haris wafat pada tahun 227 Hijrah berkata, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifahu nas. Orang yang suka orang ramai mengenalinya tidak akan dapat merasai kemanisan akhirat. Dia nak orang kenal dia, dia nak orang sebut-sebut nama dia. Hari ni banyak kan? Orang yang nak glamour dekat media sosial akan buat video pelik-pelik. Betul kan? Akan kejar viewers video dia. Berapa ramai orang akan tengok video dia. Berapa ramai orang akan search nama dia. Orang yang nak macam ni, dia kejar ni. Dia kejar keutamaan dia nak benda ni. Maka dia tidak akan merasai kemanisan akhirat. Dia tuan-tuan dan puan-puan, antara ciri-ciri orang yang mencari kemanisan akhirat, dia tidak mencari populariti. Tapi tu Ustaz, yang popular dalam TV, Ustaz-Ustaz tu macam mana? Tak dapat kemanisan akhirat? Tak, saya tak akan cakap macam tu. Jangan kata saya tuduh macam tu pula. Ada setengah Ustaz ni, memang dia mengajar bagus, ceramah bagus, TV panggil dia. TV jemput dia. Radio panggil dia, radio jemput dia. Sebab memang dia bagus pengajian dia. Pengajar apa yang dia mengajar tu bagus, baik. Bukan dia melobi ataupun dia mencari-cari untuk dan dia glamour. Tu lain. Tu lain. Samalah juga selain ustaz pun nak glamour buat benda pelik-pelik. Buat benda pelik-pelik untuk capai kemasyhuran. Jadi orang macam ni, walaupun apa dia buat tak berdosa, tapi orang macam ni tidak akan merasai kemanisan akhirat. Orang merasai kemanisan akhirat, dia ada masa nak buat video lama-lama nak suruh orang tengok. Dia ada masa nak video pelik-pelik, nak suruh orang mai puji video dia. Dia tak ada masa. Dia tak ada masa. Sebab apa? Dia fikir akhirat. Dia fikir untuk bagi masa akhirat. Fikir bagi masa untuk beramal akhirat. Okey, baik. Cukup kat situ. Banyak lagi lah cerita pasal orang salih. Tapi antara ciri yang kita nak ialah segera melakukan kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Berapa dah? Okey, 9. Yang ke-7, kami beri kebaikan kepadanya di dunia, dan Allah sebut sekali sesungguhnya dia di akhirat termasuk di kalangan orang soleh. Kenapa Allah sebut dunia akhirat kat sini? Untuk Nabi Ibrahim, dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Kerana apa? Pengarang kitab ni beritahu, tengok bagus ayat dia kata, fa inna hasanatad dunya la tatimu illa bihasanatil akhirah. Kerana kebaikan dunia tidak akan sempurna melainkan kebaikan dunia itu dapat sekali ke akhirat. Apa maksud dia? Kita ada anak yang baik. Kita ada cucu yang baik. Nikmat tak? Nikmat. Tapi kita tak baik. Kat dunia ni, contoh, kat dunia kita ada anak-anak yang baik. Anak kita semua alim ulama. Cucu kita semua alim ulama. Nikmat tak? Nikmat lah. Sama macam Nabi Ibrahim dapat lebih kurang, contoh. Tapi kita sendiri tak semayang. Kita sendiri kaki buat dosa maksiat. Maka kat akhirat kita dapat lagi? Tak dapat. Nikmat dunia akan sempurna bila? Bila kita dapat yang sama ke akhirat. Ada isteri, ada anak, ada anak-anak. Nikmat ke tak? Nikmat. Ada cucu-cucu, nikmat tak? Nikmat. Tapi kalau anak-anak, isteri, cucu, kita tak didik dengan didikan agama, berapa lama kita akan bahagia dengan mereka? Soalan. Kita ada anak, ramai. Ada isteri, tak ramailah, seorang je. Syukur pada Allah. Okey, contoh.
Ada cucu, ada menantu yang baik, ada cucu-cucu yang baik. Seronok tak? Seronok. Nikmat tak? Nikmat. Ada orang kahwin berapa lama tak dapat anak, kesian. Betul kan? Ada anak-anak dia dah kahwin. 3 orang dah anak dia dah kahwin. 5-6 tahun dah anak-anak dia dah kahwin. Tapi tak ada cucu seorang pun lagi. Contoh. Kesian tak? Kesian. Maknanya dapat anak, dapat menantu, dapat cucu. Nikmat tak? Nikmat. Tapi kalaulah anak, menantu, cucu tadi kita tak didik dengan didikan agama, maksudnya mereka tak hirau bab solat, tak hirau bab aurat, tak hirau bab halal haram. Contoh. Berapa lama kita akan gembira dengan mereka? Berapa lama kita akan seronok dengan mereka? Soalan, saya tanya soalan. Siapa nak jawab soalan? Contohlah ni contoh. Seseorang tu dia gembira kat dunia ni sebab ada anak ayah ramai, ada menantu, ada cucu ramai. Gembira sangat hidup dia. Semua anak cucu dia, menantu dia semua berjaya lah. Ada kerja tu, ada kerja ni. Macam-macam kerja lah. Tapi tak amal agama. Berapa lama dia akan gembira dengan nikmat anak cucu dia? Soalan. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba jawab. Gembira di dunia saja. Yes. Mati habis. Lepas mati, kat akhirat boleh bersambung tak kegembiraan? Tak boleh dah. Tak boleh bersambung sebab ada yang kena masuk neraka dulu. Sebab amalan-amalan tak bagus. Mungkin juga tok dia tu kena masuk neraka dahulu sebab tak sembahyang. Anak cucu, okey, dah lah tak latih anak cucu sembahyang. Dia sendiri pun tak sembahyang, kena masuk neraka dahulu. Jadi tak sempurna. Jadi nikmat akan sempurna bila kita selit dengan agama. Kita gembira ada anak cucu, ada anak isteri, gembira, alhamdulillah. Kita didik dengan didikan agama. Kita mati, dia orang sedihlah sekejap. Dia orang mati, kita sedihlah sekejap. Tapi akhirat nanti boleh bersatu semula, bergembira dalam syurga. Nikmat tak? Itulah nikmat yang sempurna. Kalau tak kat dunia je lah. Seronoknya. Sama dah juga orang dapat duit banyak, tak bayar zakat. Orang dapat duit banyak, kedekut. Dengan mak ayah kedekut, dengan isteri kedekut. So seronok tak duit tu kat dunia? Seronok. Tapi kat akhirat duit tu boleh bermanfaat tak? Tak. Jadi sebab masuk neraka. Jadi duit kita dapat kat dunia, nikmat tu akan sempurna bila kita tunaikan hak duit. Bayar zakat, bagi nafkah, tunaikan hak duit, kan? Maka duit tu bukan sekadar kita gembira kat dunia. Kat akhirat pun kita gembira dengan nikmat duit Allah bagi. Maknanya, nikmat dunia tidak akan sempurna melainkan diselitkan dengan nikmat akhirat. Maksudnya, Nabi Ibrahim Allah bagi dua-dua. Nikmat dunia dia dapat, dia baik, anak dia baik, cucu-cucu dia baik jadi Nabi. Ke akhirat nanti pun dia termasuk orang-orang yang soleh. Anak-anak dia, cucu-cucu dia pun termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Okey, baik. Seterusnya. Habis 9 sifat Nabi Ibrahim yang Allah puji dalam ayat ni. Summa kemudian, sambung ayat baru. Summa kemudian, awhayna kami wahyukan. Awhayna kami wahyukan. Ilaika kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad lah. Ilaika kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An supaya ittabi' ikutlah millah agama Ibrahim hanifan yang lurus wa dan ma tidaklah kana dia Nabi Ibrahim min daripada al-musyrikin, orang-orang musyrik. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Okey, Puan Sharifah Husna terjemahkan boleh? Puan Sharifah Husna ayat 1, 2, 3 ni. Baik Ustaz. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad supaya ikutlah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan tidaklah dia Nabi Ibrahim daripada orang-orang musyrik. Setelah Allah sebut 9 sifat Nabi Ibrahim, Allah cakap pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku dah cerita pada kamu 9 kebaikan, kelebihan aku bagi pada Nabi Ibrahim. So sekarang aku wahyukan kepada kamu, ikutlah Nabi Ibrahim punya milah, agama. Beza ke dengan agama Nabi Nuh? Beza ke dengan agama Nabi Soleh? Sama je. Tapi Allah mention Nabi Ibrahim. Kerana apa? Nabi Ibrahim termasuk di kalangan Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Ikut kat sini, ikut agama Nabi Ibrahim kat sini dalam bab akidah. Keesaan Allah, kepercayaan pada Allah, ikut agama Nabi Ibrahim. Adapun bab ibadat, bab hukum hakam, kita tak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Kerana hukum hakam bab
solat, bab nikah kahwin, bab halal haram, tak sama dengan kita. Yang kita ikut kat sini adalah agama Nabi Ibrahim dari sudut akidah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bukan nama Nabi Ibrahim saja. Allah suruh Nabi ikut akidah semua para Nabi. Tengok surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Tolong baca dia, Puan Rohana Hamzah. Tolong baca boleh, Puan Rohana. Surah Al-An'am. Muka surat, saya cari sekejap. Dalam muka surat tu banyak nama para Nabi. Muka surat yang paling banyak nama Nabi, muka surat tersebutlah. Muka surat 138. 138. Okey. Kalau kita tengok muka surat tu ada lebih kurang 16 nama orang Nabi. Bermula pada ayat 83, 84, 85, 86. Itu semua nama-nama para Nabi. Okey. Tolong baca Puan Rohana daripada ayat 88, 89 dan 90. 3 ayat. 88, 89, 90. Okey. Ya, 90. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu, dia memberi petunjuk kepada sesiapa sahaja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka lakukan. 89, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkan kepada kaum yang tidak mengingkarinya. 90, mereka itu adalah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta balasan daripadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk semua umat seluruh alam. Terima kasih Puan Rohana. Ayat 90 tu. Apa Allah kata? Ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk pada mereka. Fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk mereka kamu ikutlah. Allah cakap pada Nabi Muhammad, ikutlah petunjuk mereka. Siapa? Nabi-Nabi kat atas. Ikut petunjuk mereka maksudnya apa? Ikut akidah mereka dalam bab ketuhanan. Allah je Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tu Allah suruh ikut. Itu yang Allah Ta'ala suruh ikut. Bab syariat, bab hukum hakam, jangan ikut. Apa maksud jangan ikut? Kamu ada kamu punya syariat sendiri. Kamu ada kamu punya jalan ibadat sendiri. Follow kamu sendirilah. Bab akidah, ikut mereka. Jadi bukan Nabi Ibrahim seorang. Fabi hudahu muqtadi. So, with their guidance, follow. Allah cakap kepada Nabi. Dengan petunjuk mereka, kamu ikut. Bukan Nabi Ibrahim seorang. Cuma di kalangan mereka ramai-ramai itu, Allah mention Nabi Ibrahim seorang. Waktu agama kita, Allah sebut, agama nenek moyang kamu Ibrahim. Kenapa Allah mention macam tu? Kerana Allah nak beritahu pada orang Mekah, kamu follow agama Nabi Ibrahim tapi kamu sembah berhala. Dia sekali buat tak pernah sembah berhala. Kena ikut Nabi Ibrahim. Apa kalau macam tu? Tolong baca Tuan Haji Izali boleh? Surah Al-Hajj, muka surat 341. Boleh? 341 ayat bawah sekali, 78. Ada perkataan millata abikum Ibrahim. Boleh Ustaz? Dengar? Okey. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia telah menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu juga dalam Al-Quran, ini agar Rasul Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Terima kasih Tuan Jazal. Allah kata apa? Millata abikum Ibrahim. Agama nenek moyang kamu Ibrahim. Kalau saya nak sebut agama kita agama Nabi Nuh, boleh tak? Boleh. Agama kita agama Nabi Soleh, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sama aja. Akidah Nabi Muhammad, akidah Nabi Ibrahim, akidah Nabi Soleh, akidah Nabi Adam. Sama. Tapi kenapa Allah mention Nabi Ibrahim?
kerana kemuliaannya berbanding para nabi yang lain. Betul Allah kata dalam surah An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, teman rapat. Teman rapat. Okey. Tengok surah An-Nisa. Muka surat 98. Tolong baca Puan Samiah muka surat 98 boleh? Astagfirullahaladzim. Puan Samiah muka surat 98. Surah An-Nisa muka surat 98 ayat yang 125. 125. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Intimate friend. Apa dia terjemah Khalilah tu? Intimate friend. Rapatlah. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ni sentiasa mulutnya berzikir pada Allah, sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Begitu juga masa Allah nak mention nama Nabi-Nabi Ulul Azmi, Allah akan mention nama Nabi Ibrahim. 5 Nabi Ulul Azmi, salah seorangnya adalah nama Nabi Ibrahim. Antaranya surah Ahzab ada, surah apa lagi? Surah Syura ada satu surah Syura. Tolong baca Tuan Haji Rashid boleh? Tuan Haji Rashid. Surah Syura ayat berapa dah? Allah mention nama Nabi, 5 orang nama Nabi Ulul Azmi, salah seorangnya nama Nabi Ibrahim lah. Page 484 boleh? Tuan Haji Rashid 484 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, iaitu Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agamanya yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Terima kasih Tuan Haji Rashid. So dalam ayat ni nama 5 orang Nabi, betul? Ke-5 nama Nabi ni adalah nama Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Okay? Syariat mungkin berbeza, hukum akam mungkin berbeza, tapi akidah tetap sama. Allah kata apa? Bagi setiap umat ada dia punya manhaj jalan dia. Tolong baca Puan Siti Nulis, boleh Puan Siti Nulis? Surah Al-Ma'idah. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, muka surat 116 ayat 48. Boleh Puan Siti Nulis? 116 ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sampai situ. Boleh? Boleh, insya-Allah. 116 ayat 48. 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dari menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka mengikut apa yang diturunkan Allah dan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya, cukup. Semula. Untuk setiap umat, tu point dia. Untuk setiap umat, semula Puan. Untuk setiap umat. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah mengkehendaki. Okey, cukup. Untuk setiap umat di kalangan kamu, kami bagikan rules and way. Setiap umat ada rule dia sendiri, ada way dia sendiri. Cara ibadat dia, ada ibadat dia berbeza-beza. Hukum hakam tak sama. Yahudi punya amalan, orang zaman dulu punya amalan tak sama dengan kita.
Tapi yang Allah suruh ikut tu apa dia? Akidah. Semua ikut akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut sekali lagi, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dia tidak termasuk di kalangan orang-orang musyrik yang buat kerja pelik-pelik kat tanah haram. Sembah berhala, tawaf bogel, lepas tu mengaku kami follow ajaran nama Nabi Ibrahim. Tak sama langsung dengan ajaran nama Nabi Ibrahim. Okey, baik, seterusnya ayat 124. Ayat 124. Innama hanya senya Ju'ila dijadikan As-sabtu, hari Sabtu, ala kepada Allazina, orang-orang yang ikhtalafu, berselisih pendapat, fihi, padanya. Wa, dan inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu la benar-benar yahkumu akan membuat keputusan bainahum di antara mereka yauma pada hari al-qiyamah, kiamat, fi pada apa yang kanu mereka selalu fihi padanya yakhtalifun berbeza pendapat. Terjemahkan dia, Tuan Haji Aziz, terjemahkan balik. Tuan Haji Aziz Dahari terjemahkan. Boleh Tuan Haji Aziz? Hanya senya dijadikan hari Sabtu kepada orang-orang yang berselisih pendapat padanya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan membuat keputusan di antara mereka pada hari kiamat pada apa yang mereka selalu padanya berbeza pendapat. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Mari pula hari Sabtu. Kenapa tiba-tiba cerita pasal hari Sabtu ni? Ada kaitan dengan Nabi Ibrahim rupanya. Ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Apa kaitan dia? Orang Yahudi, mereka mendakwa bahawasanya mengagungkan hari Sabtu adalah syariat Nabi Ibrahim. Mengagungkan hari Sabtu merupakan syariat Nabi Ibrahim. Dan mereka yang memuliakan hari Sabtu, Yahudi lah zaman sekarang ni, Yahudi yang memuliakan hari Sabtu, kan? Mereka claim, mereka follow Nabi Ibrahim. Bukan macam orang Islam yang muliakan hari Jumaat, lalu kata Jumaat tu adalah hari yang Nabi Ibrahim muliakan. Tak. Allah Ta'ala suruh orang Islam memuliakan hari Jumaat tu sama dengan Nabi Ibrahim. Adapun hari Sabtu bukanlah hari yang dimuliakan di zaman nama Nabi Ibrahim. Maka Allah sebut hari Sabtu tu Allah Ta'ala bagi pada orang Yahudi sebab apa? Allah bagi hari Sabtu pada orang Yahudi sebab apa? Allah pilih asalnya hari Jumaat untuk orang Yahudi, tetapi mereka degil tak nak ikut hari Jumaat. Ketika mana Allah perintahkan mereka untuk muliakan, agungkan hari Jumaat melalui lidah-lidah Nabi mereka, supaya kosongkan hari tersebut daripada buat kerja lain, fokus ibadat pada Allah saja, mereka enggan. Mereka pilih hari Sabtu. Sebab apa pilih hari Sabtu? Sebab apa mereka pilih hari Sabtu? Sebab mereka kata kononnya hari Sabtu ni adalah hari yang Allah rehat. Hari Sabtu ni adalah hari yang Allah rehat setelah Allah selesai buat langit dan bumi. Maka kami nak
rehat daripada bekerja pada hari Sabtu lah, supaya kami sama dengan Allah Ta'ala dalam meninggalkan kerja-kerja pada hari Sabtu. Ada hadis tak? Ada hadis. Cuma hadis ni bukan nak beritahu hadis ni yang Yahudi tu ikut hadis, tak. Hadis ni daripada Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya share kat skrin. Nabi SAW bersabda. Okay. Khalaqallahu turbata yawmas sabt. Okay. Allah Ta'ala ciptakan tanah pada hari Sabtu. Kita punya kefahaman. Kita punya hadis yang ni lah. Wa khalaqal jibal fiha yawmal ahad. Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Wa khalaqash syajara fiha yawmal isnain. Allah ciptakan pokok-pokok pada hari Isnin. Wa khalaqal makruha yawmal thulasa. Allah ciptakan benda-benda yang tak baik pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yawmal arbi'a. Allah Ta'ala ciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa bassa fiha ad-dawwaba yawmal khamis. Allah mengembangbiakkan binatang pada hari Khamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yawmal jum'ah ila akhiril khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jum'ah fima bayanal as ila al-lail. Allah ciptakan Adam selepas asar pada hari Jumaat. Akhir penciptaan. Maksudnya setelah Allah buat bumi semua selesai, pokok binatang-binatang, baru Allah ciptakan Adam di saat petang yang terakhir pada petang Jumaat, di antara asar sampai ke maghrib. Ini pendapat kita. Allah buat hari-hari. Adapun orang Yahudi, mereka mengatakan Allah mula buat pada hari Ahad. Ahad. Allah mula buat. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 6 hari tu kan? 6 hari. Hari ke-7, hari Sabtu, Allah Ta'ala rehat. Maka kami nak rehat daripada bekerja hari Sabtu, bukan hari Jumaat. Maka Allah susahkan mereka. Hari Jumaat mereka bukan sekadar kena fokus ibadat, mereka tak boleh bekerja, tak boleh memburu, tak boleh memburu, tak boleh menangkap ikan. Kita hari Jumaat, yang penting wajib solat Jumaat aje. Nak kerja boleh, nak berniaga, takkan ikan, memburu, sukati. Yang penting muliakan hari Jumaat tersebut, kena pergi solat Jumaat. Mereka pun asalnya Allah bagi yang sama, tapi ngada tak nak hari Sabtu. Maka Allah Ta'ala bagi hari Sabtu pada mereka, tetapi Allah susahkan mereka. Hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda tentang hari Sabtu. Nabi kata apa? Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni adalah orang yang terakhir. Kita umat last. Namun orang yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Baida annahum utul kitab min qablina. Sedangkan mereka, iaitu Yahudi Nasrani, adalah orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita. Summa hadza yaumuhumul ladzi faradallahu alaihim. Hari Jumaat ini adalah hari yang asalnya Allah Ta'ala fardukan untuk mereka fokus ibadat. Hari Jumaat ini. Fakhtalafu fi. Mereka berbeza pendapat. Maksudnya tak nak ambil hari tersebut. Tak nak terima hari tersebut sebagai hari ibadat. Mereka tak nak Jumaat sebagai hari ibadat. Fahadanallahu lahu. Maka Allah bagi pada kita hari Jumaat untuk kita muliakan, dipanggil Sayyidul Ayyam, ibu segala hari. Fannasu lana fihi tabaun. Maka manusia yang datang selepas kita, maka manusia-manusia itu merupakan ikut hari Jumaat. Maksudnya mereka Allah Ta'ala bagi hari selepas hari Jumaat. Apa dia? Hari Sabtu. Allah bagi Jumaat tak nak, ngada nak hari Sabtu, maka Allah kata boleh hari Sabtu, tapi undang-undang makin ketat. Undang-undang makin ketat. Hari Sabtu mereka berperang tak boleh. Kita nak perang-perang kan? Tak kisah apa hari apa. Janji time semayang, kalau boleh semayang. Memburu tak boleh, berperang tak boleh, bercucuk tanam tak boleh. Hari Sabtu punya undang-undang. Bahkan saya dah tengok satu dokumentari, hari Sabtu mereka juga tak boleh naik escalator, tangga bergerak tu tak boleh naik. Tak boleh. Undang-undang mereka ni, Yahudi zaman sekarang ni punya undang-undang lah. Hari Sabtu tak boleh naik escalator. Lepas tu nak pergi mana-mana, kena naik tangga. Wallahu'alam lah, tak tahu termasuk ke tak termasuk dalam ajaran sebenar mereka. Tapi hari Sabtu mereka banyak sangat pantang larang. Kenapa banyak sangat pantang larang? Sebab Allah bagi hari Jumaat tak nak hari Sabtu. Allah bagi hari Sabtu lah tak boleh. Kita hari Jumaat, kita kena muliakan. Nak tangkap ikan? Boleh. Nak pergi mancing? Boleh. Nak memburu? Boleh je. Asalkan tak solat, ke solat.
Jadi Allah Ta'ala kata, kamu punya hari Sabtu tu Allah bagi kepada orang yang ikhtalafu fi, orang yang pilih untuk tak nak terimanya. Sebab tu Allah bagi hari Sabtu. Asalnya Allah bagi hari Jumaat, mereka tak nak Allah bagi hari Sabtu. Okey? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu juga, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa dia? Adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah Ta'ala telah menyesatkan satu umat pada hari Jumaat. Maksudnya Allah pilih hari Jumaat kat dia, dia tak nak. Allah sesatkan dia. Lalu untuk orang Yahudi hari Sabtu. Orang Yahudi mereka kena muliakan hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Orang Nasrani hari Ahad. Orang Nasrani hari kemuliaan mereka hari Ahad. Waktu banyak padri-padri kat England marah buat bola malam Minggu. Banyak padri-padri kat England tu dia marah buat bola sepak EPL tu malam Minggu. Kenapa? Kesan tak baik dia, hari Ahad orang malas pergi gereja. Faja'allahu bina, maka Allah Ta'ala mendatangkan kita umat terakhir. Fahadanallahu liyaumil jum'ah, maka Allah bagi hidayah pada kita untuk kita memuliakan hari Jumaat. Faja'ala yaumal jum'ati was sabti wal ahad. Allah Ta'ala bagi juga pada kita hari Sabtu, hari Ahad. Apa maksud dia? Kita Jumaat ke, Sabtu, Ahad ke, kita tetap boleh ibadat macam biasa. Boleh kerja cari duit macam biasa. Wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Jadi kita dapat Jumaat, Yahudi dapat Sabtu, Nasrani dapat Ahad. Maka begitu juga sebagaimana kat dunia mereka follow kita. Kita Jumaat, mereka follow Sabtu dan Ahad. Ke akhirat mereka akan follow kita. Kita umat terakhir tapi awal-awal akan dihisap. Okey? Jadi mereka akan follow kita, setelah kita kena hisap barulah mereka akan dihisap. Okey. Kita dah tahu kenapa orang-orang Yahudi pilih hari Sabtu, sedangkan Allah bagi hari Jumaat. Sebab mereka fikir mereka nak secocok dengan Allah dalam bab meninggalkan kerja pada hari Sabtu. Orang Nasrani pula pilih hari Ahad. Kenapa? Mereka mengatakan bahawasanya hari Ahad ni adalah hari yang Allah mula cipta makhluk. Ahad tu berasal perkataan wahid, satu. Mereka mengatakan hari Ahad adalah hari yang Allah Ta'ala mula menciptakan makhluk. Maka kami nak jadikan hari Allah mula cipta makhluk itu adalah hari raya bagi kami. Hari raya bagi kami. Okey, baik. Jadi ada orang yang Yahudi yang lawan perintah hari Sabtu ni. Ada orang Yahudi yang lawan perintah hari Sabtu. Mereka, Allah tak bagi memburu, mereka memburu juga. Lalu Allah Ta'ala ubah mereka jadi kera-kera dan khinzir Yahudi lah. Okey. Lafaz Sabtu dalam Quran, apa makna Sabtu? Sabtu tu maksudnya apa? Rest. Sin bata dalam bahasa Arab maksudnya rest. Sebab tu Allah kata apa dalam surah An-Naba? Waja'alna naumakum subata. Ada 7 perkataan Sabtu dalam Quran. Ada 7 lafaz Sabtu dalam Al-Quran. Sekejap, saya cari. Hari dalam Quran ada 2 je. Sabtu dengan Jumaat. Hari dalam 7 hari, ada 7 hari kita kan dalam seminggu. Dalam 7 hari itu, nama hari yang Allah sebut dalam Quran 2 je. Jumaat dengan Sabtu. Hari Isnin tak ada, hari Selasa tak ada, hari Rabu tak ada, hari Khamis tak ada. Hari Ahad pun tak ada. Maknanya nama hari yang Allah sebut dalam Quran 2 je. Jumaat dan Sabtu. Okey, ada 7 nama Sabtu dalam Quran. Kalau baca dia Puan Rahimah boleh? Puan Rahimah. Ada Puan Rahimah. Assalamualaikum Ustaz. 582. Ayat 9 je. 582 ayat 9 sahaja. 582. Ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Okey, betul. Pendek je kan? Dan kami jadikan tidur kamu untuk berehat.
So rehat tu apa perkataan dia? Puan Rahimah. Rehat tu dalam bahasa Arab. Rehat tu apa dia? Berehat sendiri. Berehat subata. Subata. Sin, ba dan ta. Kami jadikan tidur kamu untuk berehat. Sebagaimana kita tidur, rehat kan? Tak boleh buat apa-apa kerja. Badan kita je buat kerja malam tu, proses apa kita makan. Sebab tu bagus kita berhenti makan beberapa jam sebelum kita tidur. Supaya kita tidur dalam keadaan badan kita tak buat kerja berat. Kalau kita pukul 12 malam baru nak makan, lepas tu terus tidur, maka apa berlaku? Kita tidur, tapi badan kita sedang buat kerja proses makanan. Tak baguslah kan? Sebab Allah nak jadikan tidur tu untuk rehat. Dalam ilmu kesihatan dia panggil deep sleep. Tidur yang betul-betul bagus je. Bukan makan tidur, walaupun nampak dia tidur, tapi sebenarnya perut sedang bekerja. Menghadam makanan. Tak bagus. So dua dah. Satu ayat kita, yang kedua ni, Subata. Yang ketiga, surah Baqarah. Tolong baca Puan Nur Hidayah boleh? Puan Nur Hidayah. Lafaz Sabtu yang ketiga dalam surah Baqarah. Ada 7 lafaz Sabtu dalam Al-Quran. Kat mana ya? Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Okey, muka surat 10 Puan Nur Hidayah boleh? Muka surat 10 ayat yang ke-65. Ke surat 10 ayat 65. Kataan Sabtu yang ketiga. 65 ke Ustaz? Ayat 65. Muka surat 10 ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Terima kasih Puan Hidayah. So 3 dah Surah kita An-Nahli, surah An-Naba, juz Amma tadi, 3 surah Baqarah. Yang keempat surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Sama juga Yahudi lah ni. Tolong baca ni boleh? Puan Maisarah tolong baca. Puan Maisarah. Surah An-Nisa saya muka surat sekejap Kejap mana ni? Muka surat 86. Puan Maisarah muka surat 86. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, ayatnya? Ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Okey, ni nombor 4. Yang kelima, An-Nahli, An-Naba, Al-Baqarah, An-Nisa yang keempat. Yang kelima, tolong baca sekali lagi Puan Maisarah. Yang kelima, surah Nisa juga, ujung-ujung sikit. Muka surat 102. Ayat bawah sekali. Muka surat 102 ayat bawah sekali. 54. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang betul. So dah 5 dah. Terima kasih Puan. 5 tempat dah Sabtu dalam Quran. Yang ke-6 surah Al-A'raf. Pasal mereka langgar hari Sabtu. Muka surat 171. Tolong baca Puan Zafirah. Ada? Puan Nur Zafirah Kamarudin. Tolong baca 171 ayat yang ke bawah sekali. Ya Ustaz. Ada kat situ ada 2 perkataan Sabat. 2, 3 macam tu lah. Sabtihim 163. 163.
Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka yang kelihatan timbul di muka air. Sedang pada hari-hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Terima kasih puan. So Allah sebut hari Sabtu yang ke-6. Yang ke-7, kita baca Encik Syukri boleh? Encik Syukri, page 364 ayat 47. Subata. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata. Repost. Ayat apa tadi? 47. Dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian dan menjadikan tidur untuk berehat-rehat, untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Terima kasih Encik Syukri. So tidur tu orang Arab panggil apa? Subata. Subata tu Sabtu lah. Sebagaimana tidur, rehat tanpa buat kerja, macam itulah juga hari Sabtu, Allah wajibkan orang Yahudi tak boleh buat apa-apa kerja. Haram mereka bekerja cari rezeki. Hari Sabtu, hari mereka kena ibadat sahaja. Kenapa sampai macam tu sekali? Dan Allah bagi Jumaat. Hari Jumaat mereka tak nak. Kena pilih hari Sabtu. Allah bagi hari Sabtu, tapi undang-undangnya berat sikit lah. Dia punya peraturan dia berat sikit lah. Siapa suruh kata nak pilih hari lain? Okey, baik. Jadi orang Yahudi, mereka claim mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Sebab apa? Mereka kata, Nabi Ibrahim pun pilih hari Sabtu. Maka Allah jawab, tak. Hari Sabtu tu aku bagi pada orang yang pilih nak lawan ketetapan. Hanya saja dia jadikan hari Sabtu kepada orang yang berbeza pendapat. Maksudnya tak nak terima hari Sabtu. Bukanlah maksud ikhtalafu kat sini. Sebahagian Yahudi nak hari Jumaat. Sebahagian tak nak hari Jumaat. Semua nak hari Sabtu. No. Orang Yahudi, kesemua mereka berbeza pendapat. Maksudnya kesemua mereka differ. Kesemua mereka differ, pilih untuk tak nak terima hari Jumaat. Okey, Allah bagi hari Sabtu. Allah bagi hari Sabtu. Salah tak? Salah lah perbuatan mereka tu. Kenapa salah? Allah bagi Jumaat, tak nak Sabtu. Kat situ salah dah. Pada hari Sabtu, Allah Ta'ala letakkan pantai larang. Mereka langgar juga. Maka Allah kata apa dia? Allah akan buat keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka differ. Mereka pilih untuk differ, kat dunia tak kena apa-apa. Tapi kat akhirat Allah Ta'ala akan buat keputusan. Mereka selamat ke mereka tak selamat. Okey, baik. Seterusnya. Masuk ayat baru 125. 125. 3 ayat lagi habis dah insyaAllah. Ud'u serulah. Ud'u serulah, ajaklah, semua boleh. Ila kepada sabilika. Sabili jalan. Sabili jalan. Rabbika Tuhanmu. Rabbika Tuhanmu. Bi dengan al-hikmah, hikmah. Wa dan al-mau'izati, nasihat. Al-mau'izah, nasihat. Al-hasanah, yang baik. Al-hasanah, yang baik. Wa dan jadilhum, berdebatlah dengan mereka. Jadilhum, argue with them. Begitu terjemah. Berdebatlah dengan mereka. Bi dengan allati, cara yang. Allati, cara yang. Hiya, ianya. Hiya, ianya. Ahsan, lebih baik. Ahsan, lebih baik. Inna, sesungguhnya. Rabbaka, Tuhanmu. Rabbaka, Tuhanmu. Huwa, dialah. Huwa, dialah. A'lamu, lebih mengetahui. A'lamu, lebih mengetahui. Bi dengan man, orang yang. Man, orang yang. Dhalla, sesat. Dhalla, sesat. An, daripada sabilihi, jalannya. Sabilihi, jalannya. Wa, dan huwa, dialah. Huwa, dialah.
A'lamu lebih mengetahui, a'lamu lebih mengetahui, bi dengan al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Terjemahkan dia, Puan Tamsiah Syuaib. Terjemahkan boleh Puan Tamsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang ianya lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu ia adalah lebih mengetahui dengan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah lebih mengetahui dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, terima kasih Puan Tamsiah. Apa kaitan ayat ni dengan ayat yang sebelumnya? Allah kata apa dia? Wahai Muhammad, kamu berada di pihak yang benar, dalil-dalil kamu, hujah-hujah kamu, semua kuat, semua padat, semua betul, semua masuk akal, semua diterima. Kamu berada di atas agama yang benar, bukan sekadar kamu berada atas agama yang benar, kamu punya dalil, kamu punya hujah, kamu punya jawapan, cukup kemas, complete, perfect. Orang tanyalah kod kanan, kod kiri, kod depan, kod belakang, ada jawapan. Kamu boleh bagi jawapan. Betul kan? Agama yang benar. Tanyalah soalan kod 1, kod 2, kod 3, kemusykilan tu, kemusykilan ni, ada je jawapan. So, agama yang benar, walaupun kamu agama yang benar, walaupun kamu ada jawapan yang mantap, yang konkret, lagi komplit untuk menjawab persoalan mereka, Allah pesan pada Nabi, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang betul, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kerana apa? Kerana menyampaikan sesuatu yang betul tapi dengan cara tidak betul, maka dia punya result dia apa dia? Tak baik. Menyampaikan sesuatu yang betul tapi cara penyampai kasar sangat, keras sangat, maka orang akan jauh pada agama. Orang tak suka dengar nasihat lagi. Orang tak suka dengar kata-kata tausiah lagi. Sebab apa? Datang-datang kelas dia, ceramah dia, haram neraka haram, haram neraka haram. Tu je keluar pada mulut dia. Maka orang kata apa? Oh, tak boleh pergi kelas ustaz ni. Memberi ancaman je. Lemah semangat kami. Rasa macam tak ada harapan dah masuk syurga. Sebab keluar kat mulut dia, haram neraka. Tak. Walaupun betul, apa dia cakap haram tu, apa yang Allah cakap haram. Apa yang dikata dalam neraka tu, apa yang Allah kata dalam neraka. Betul lah. Tapi hikmahnya mana hikmahnya? Apa definisi hikmah? Hikmah adalah menyampaikan sesuatu yang betul dengan cara yang paling sesuai. Menyampaikan sesuatu yang betul dengan cara yang paling sesuai. Kita nak sampaikan hukum kewajipan solat pada budak-budak lain, pada rakan sebaya lain, pada orang lagi tua lain, cara penyampaian dia. Kita boleh kita nak suruh budak-budak solat, solat. Tak solat nanti Allah Ta'ala marah, mati kena seksa dalam kubur. Cakap dengan budak tak apalah macam tu. Boleh lah, budak-budak tak ada masalah pun. Tapi ni rakan sebaya, jangan orang lagi berumur pada kita, boleh cakap macam tu. Bila nak sembahyang ni, dah tua-tua tak ingat kubur lagi, macam tu. Betul lah. Patutnya dah tua jaga sembahyang. Tapi hikmah ada tak kat situ? Tidak ada. Maka hikmah ni perlu pada pengalaman. Hikmah ni perlu pada pengalaman, perlu pada tanya orang-orang yang terlebih pengalaman. Kadang-kadang ustaz tu dia baru belajar, dia baru habis belajar. Dia baru habis belajar ni, dia bagaikan apa tau? Bagaikan makanan baru keluar daripada dapur. Makanan baru diangkat daripada dapur. Makanan baru angkat daripada dapur ni apa dia punya tu dia? Dia punya sifat dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Panas. Ya? Apa dia? Panas. Hangat. Dia ustaz ni baru habis belajar, dia panas ni, dia panas. Ustaz baru habis belajar, dia panas, dia hangat. Apa yang dalam kepala dia, apa ustaz dia ajar, semua dia sampaikan kepada orang. Baguslah. Betul lah tu. Tapi dia belum bercampur dengan orang awam lagi.
Maka bila mana dia belum bercampur dengan orang awam, dia tak tahu apa dia sampaikan tu walaupun betul tapi keras sangat. Panas, tengah panas, ni haram, ni tak boleh, ni haram, ni tak boleh. Tak. Ada benda kena tengok keadaan. Dia kena sampaikan, kena beritahu. Tapi sebelum beritahu yang haram tu, beritahu dulu apa kena buat, apa pentingnya buat ni, apa bagusnya buat ni, baru bercakap yang haram tu. Jadi bila habis belajar ni, dia panas sangat, apa yang dia tahu haram semua dia disampaikan. Betul. Tapi kena step by step. Dengan pelajar lain, pelajar madrasah, pelajar tahfiz, pelajar pondok lain. Mereka datang ke pondok, ke madrasah, ke sekolah tahfiz dengan ada perasaan nak tarbiyah, nak baiki diri. Tak apalah kita marah, kita denda. Tapi umat yang bukan pelajar madrasah, bukan pelajar tahfiz, mereka tidak ada kesediaan untuk baiki diri. Belum ada kesediaan. Tapi untuk orang yang tak ada kesediaan tu, kita terus datang cakap, ni haram dan neraka, apa perasaan dia? Hikmahnya apa dia? Kita nak bawa dia kepada orang menjadi orang yang sedia untuk ubah diri. Bila keinginan kuat dalam diri dia nak ubah diri, kita cakap, ni haram tak boleh buat ya? Oh baik-baik Ustaz, saya akan tinggalkan. Minta maaf lah, saya tak tahu sebelum ni. Tengok. Bila orang tu ada kesediaan dalam diri dia untuk ubah diri dia, kita tak perlu keluar hukum banyak sangat. Tak perlu kau hukum banyak sangat. Sekali cakap aja, ni haram tak boleh. Oh ya ke? Tak tahulah, minta maaf lah, saya akan tinggalkan. Selesai. Tapi kalau orang tu tidak ada kesediaan nak baiki diri dia, dia tahu tak benda tu haram? Dia tahu. Dia tahu tak wajib tutup aurat? Dia tahu. Awak tak payah bagi fatwa kat dia, haram buka aurat ni. Dia pun tahu haram buka aurat. Tetapi bagaimana hikmah nak buat dia menjadi orang yang sungguh-sungguh tutup aurat? Adakah memadai bahawa hadis buat Quran, ni haram, ni haram. Selai rambut, selelaki tengok, banyak mana dosa awak dapat. Awak buka aurat, awak berdosa. Setiap lelaki yang tengok aurat awak, lelaki tu berdosa, awak pun berdosa juga. Penyebab lelaki tu berdosa. Jadi dia pun kira, hari ni dia kerja bank, duduk depan sekali, kaunter depan sekali. Jadi berapa ramai lelaki datang, dia pun kira 14 orang lelaki yang ni. Campur dosa aku jadi 15. Tak payah beritahu, dia pun tahu yang tak tutup aurat tu haram. Dia apa hikmah dia? Macam mana nak timbulkan dalam diri dia perasaan nak pada agama, nak tinggalkan benda haram. Bawa dia fikir akhirat, bawa dia fikir kebaikan. Lama-lama dia sendiri akan tinggalkan benda yang dia tahu itu adalah haram. Anak kita tak sembahyang, kita dah cakap haram. Tapi tidak ada dalam diri dia keinginan untuk jadi lagi baik, untuk berubah ke arah lebih baik. Bagilah fatwa pada dia 15 kali sehari. Awak ni buat benda haram tak solat, awak ni benda haram tak solat. Dia tak nak berubah. Maka hikmah apa dia? Hikmah adalah, hikmah kita jangan jadi mufti. Kau jadi mufti. Apa maksud dia? Kita belajar agama, kita Allah bagi taufik hidayah, minat pada ilmu agama, masuk kelas tafsir, masuk kelas fiqh, masuk kelas tasawuf. Lepas masuk beberapa kelas, lepas sebulan kita jadi mufti. Apa makna jadi mufti? Tuan-tuan, dalam keluarga kita seoranglah rajin belajar agama. Kita seorang minat belajar kelas tu, kelas ni. Lepas belajar seminggu, sebulan dua, kita terus jadi mufti. Apa makna jadi mufti? Tuan dan puan-puan. Siapa tahu? Ustaz, tapi kan sekarang kan Ustaz kata kita dah belajar kan. Tapi kita sekarang pun dah malas nak cakap dah Ustaz sekarang ni sebenar-benarnya. Macam mana tu? Lagi jadi dosa ke lagi apa? Nak cakap pada orang lain lah maksudnya. Ya. Sekarang dah pandai-pandai lah awak. Macam gitu. Apa dia? Diorang dah pandai-pandai? Tak, sekarang kita dah hati kita pandai-pandai lah awak. Awak nak buat, awak buat lah. Macam kita macam gitu. Macam mana tu Ustaz? Okay. Baik. Benda itu biasa. Sebab tu Allah sebut kena berkali-kali. Kena berkali-kali. Dalam menyampaikan dakwah ni, pertama kena hikmah, yang kedua kena berkali-kali. Kita tak boleh expect 2 kali cakap, terus orang tu nak ikut. Tak. Dalam ilmu bisnes, kita kena sampaikan pada orang yang kita ni menjaga barang aku. Contoh saya ejen jual emas, saya kena sampaikan kepada semua orang yang saya jual emas. Walaupun orang tu miskin. Orang tu kerja, gaji dia seminggu 300 je. Dah ada anak bini. Bukan sekadar nak beli emas, nak beli susu anak pun kadang-kadang dia tak cukup duit. Jadi kalau kita tengok, alamak orang tu tak ada duit. Takkan aku nak cerita pasal emas kat dia. Kalau orang kaya-kaya sesuai lah. Tak. Dalam ilmu bisnes awak cakap juga kat dia. Kenapa? Supaya dia mungkin hari ni miskin. Dia mungkin hari ni tak ada duit. Tapi 2 tahun akan datang kita tak tahu dia mungkin jadi jutawan.
Masa dia jutawan, dia banyak duit lebih, dia teringat, oh ustaz dulu cakap pasal emas kat aku. Saya dia nak beli emas. Jadi untung tak saya? Puan Sharifah Husna, untung tak saya? Dia cari saya balik. Untung tak? Untung. Sebab masa dia dah kaya, dia dah tahu orang yang patut dia cari untuk beli emas. Walau masa tu, saya pun tahu. Saya cakap dalam keadaan dia memang tak boleh beli emas aku sebab dia tak cukup duit. Contoh. Sama dah juga. Orang yang tak semayang, tak tutup aurat. Hari ni mungkin dia tak semayang. Hari ni mungkin dia tak tutup aurat. Hari ni mungkin dia tak bina agama langsung. Tapi kita duk cakap. Satu masa nanti bila datang keinginan kat dia nak jaga semayang, datang keinginan dia nak tutup aurat, maka siapa dia akan cari? Puan Sharifah Husna. InsyaAllah. Kalau dia carilah. Ha? InsyaAllah kalau dia carilah. Kalau dia tak cari pun syukur. Alhamdulillah. Dia akan cari orang yang biasa cakap agama kat dia. Aku nak berubah ni. Masa kita kerja dulu, contohlah orang tu masa kerja dia tak semayang. Tapi kawan dia si A ni selalu nasihat buat semayang kat dia. Jadi dia tak ada perasaan nak taubat. Lepas 10 tahun dia pun datang ke insafan, aku nak jadi orang jaga semayang. Dia akan cari balik kawan dia yang nasihat dia 10 tahun lepas. Kenapa? Dia tahu kawan dia yang nasihat dia sungguh-sungguh nak dia berubah, dia akan cari balik. Yang penting kena selalu lah. Yang penting kena selalu. Sebab tu dalam Quran, Allah sebut apa? Saya lupa dah. Kak Aram ada share kat saya. Kak Aram beritahu. Ada satu kajian kat universiti kat Amerika lah. Anak-anak akan dengar apa kita cakap setelah kita menyampaikan kepada dia sebanyak 100 berapa kali. Tahu banyak kali lah. Barulah anak-anak akan dengar cakap kita. Ni kajian. Kita cakap pada anak belajar rajin-rajin. Ingat 5 kali cakap anak dah dengar. Belajar rajin-rajin supaya nanti masa depan tak nyusah kat orang. Ni bukan cerita bab semayang pada anak-anak ni. Cerita bab belajar rajin-rajin supaya nanti masa depan ni tak nyusah kat orang. Bukan bab semayang, bukan bab aurat ni. Agak-agak berapa kali kita pesan kat anak kita terus belajar jadi rajin. Sahabat-sahabat. Puan Sharifah Husna, contoh tanya lagi. Boleh banyak 20 tahun. Ha? 20 tahun. Anak tu masuk dah tadika dah pesan belajar rajin-rajin. Kan ada orang, oh Alhamdulillah lah. Saya masa anak saya tadika je saya pesan belajar rajin-rajin. Lepas pada tu rajin. Belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang terus rajin lah. Sekali nasihat terus rajin. Kalau dapat anak macam ni memang nikmat sangat besar. Betul kan? Anak cikgu ke, anak guru besar ke, anak pensyarah ke, contohlah, anak siapa saja ke, cakap sekali, 2 kali, 5 kali tak jalan. Kena repeatedly, putih kata. Bahasa Quran kata apa? Tengok si cari tak jumpa je. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran liyazakkaru. Sorry Okey, muka surat 319. Muka surat 319 tolong baca dia. Puan Izawani 319 ayat bawah sekali. Boleh Puan Izawani 319 ayat yang ke-113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa Arab dan kami telah terangkan di dalamnya berbagai-bagai amaran supaya mereka bertakwa atau mereka mendapat daripadanya suatu peringatan. Semula kami telah terangkan. Kami telah terangkan di dalamnya berbagai-bagai amaran. Tidak ada terjemahan repeatedly kat situ. Tak salah, tapi kurang tepat. Sarafna kami telah terangkan, tapi saya nak perkataan tu diterjemahkan yang betulnya kena ada perkataan berulang-ulang. Tolong terjemahkan dia. Puan Salasiah, boleh Puan Salasiah? Terjemah tu tak salah Puan Zawani, cuma kurang tepat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami menjelaskan berulang kali di dalam sebahagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Okey, itu yang saya nak. Apa perkataan saya nak Puan Salasiah? Berulang kali. Berulang kali. We have explained repeatedly dalam Quran berbagai ancaman so that they pious. Okay? Dan Quran tu jadi peringatan bagi mereka. Kena berulang kali. Okay, ni yang saya tengok Kak Aram share kat saya.
kajian psikologi di University Stanford, US. Okey, anak-anak akan dengar dan taat setelah diberi nasihat sebanyak 279 kali. 279 kali anak-anak akan dengar dan taat. Tu kajian orang putih lah. Berapa kali sebenarnya kita pun tak tahu. Mungkin kali ke 300 kita nasihat, kita rasa dia tak nak dengar. Kita tak tahu. Kali ke 305 dia akan, kali ke 305 dia akan berubah, kita tak tahu. So jangan berhenti bagi nasihat, terus bagi nasihat. Terus bagi nasihat. Okey, baik. Hikmah tidak semestinya lemah lembut sepanjang masa. Hikmah tidak semestinya lemah lembut sepanjang masa. Mula-mula ya kena berlembut sebagaimana Allah perintah pada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah dengan Firaun. Sorry, ambil masa lebih sikit. Patutnya 10 suku dah berhenti. Tolong baca dia. Puan Salmiah tolong baca boleh, Puan Salmiah, surah Taha. Mula-mula. Muka surat 314. 314 ayat 43 dan 44. Ayat 43 dan 44. 3:44. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sedar atau takut. Terima kasih Puan Salmiah. Ada ulama dulu, dia tegur raja dengan kata-kata yang sangat kasar. Saya lupa dah nama dia. Ulama tu dia tegur raja khalifah pada zaman dia dengan kata-kata yang sangat kasar. Raja tu baguslah, sudi menerima nasihat ulama. Ulama tegur dengan kata-kata yang kasar lagi keras. Maka raja tu kata apa kat dia? Dia kata, sesungguhnya Fir'aun jauh lebih jahat pada saya dan Nabi Musa jauh lebih baik pada kamu. Pun begitu, Allah masih lagi menasihatkan Nabi Musa agar berkata-kata dengan lembah lembut kepada Fir'aun. Fir'aun jauh lagi baik jahat pada saya. Memang saya ada kekurangan, saya tak baik. Tapi Fir'aun jauh lagi jahat pada saya. Dan kamu, walaupun kamu baik, Nabi Musa jauh lebih baik pada kamu. Pun begitu, Allah masih suruh Nabi Musa berkata-kata dengan lembah lembut kepada Fir'aun. Allah tahu tak yang Fir'aun takkan terima? Soalan saya. Allah tahu tak yang Fir'aun memang takkan terima dakwah Nabi Musa? Allah tahu ke tak tahu? Soalan. Tahu, Ustaz. Allah tahu. Walaupun Allah tahu, Allah tetap suruh Nabi Musa berdakwah dengan lemah lembut. Kita, katakanlah Allah bagi wahyu pada saya, contoh. Allah bagi wahyu pada saya, Allah kata apa? Jiran awak yang kafir tu tetapkan kafir sampai bila-bila. Contoh. Katakanlah Allah Ta'ala bagi wahyu pada saya tahu future sebab Allah bagi wahyu, contoh. Tak berlaku lah. Tapi katakanlah Allah tahu yang jiran awak yang kafir tu akan mati kafir. Walaupun awak dakwah 1 juta kali. Saya tahu. Maka saya nak lembut lagi dengan orang macam tu. Apa tujuan kita berlembut? Tackle. Tujuan kita berlembut dengan orang tu, kita nak tackle dia supaya minat pada Islam. Tapi kalau Allah beritahu saya, dia dah kafir, memang akan kafir sampai bila-bila, saya perlu berlembut lagi tak dengan dia? Tuan-tuan, saya perlu berlembut lagi tak? Tidak. Ya? Tidak. Tak perlu. Buat apa nak berlembut dengan dia? Sebab memang dia akan kafir sampai bila-bila. Tak payah berlembut lah. Kita berlembut dengan orang kafir, sopan santun, berlemah lembut. Tujuan dia supaya dia nampak kelembutan Islam. Dia terkesan dengan akhlak Islam kita, dia akan masuk Islam. Tu tujuan dia. Tapi soalannya, confirm ke dia akan masuk Islam? Tak tahu lagi. Kalau kita dah tahu dia akan masuk Islam, tak payah berlembut, panggil dia, wahai kafir, ahli neraka. Panggil je, tak ada masalah. Sebab apa? Berlembut pun tak masuk Islam juga. Buat apa? Allah, dia tahu yang Nabi Fir'aun takkan beriman dengan Nabi Musa. Pun begitu, Allah tetap suruh Nabi Musa cakap lemah lembut dengan Fir'aun. Semula juga kita tak tahu berapa orang akan dengar nasihat kita, berapa orang akan ikut cakap kita. Kita tak tahu bila dia akan dengar cakap kita, bila dia akan ikut nasihat kita. Jadi oleh kerana kita tak tahu, kita lebih patut dan lebih layak untuk bercakap dengan lemah lembut pada orang yang kita nak sampaikan nasihat. Boleh? Baik, kadang-kadang kita kata, dia ni cakap keras lah, tak ada hikmah. Kadang-kadang. Hikmah ni, apa saya beritahu? Menyampaikan sesuatu yang betul dengan cara paling sesuai. Setengah orang, kalau dah cakap lemah lembut 10 kali, 20 kali tak jadi apa-apa. Sekali-sekali kena cakap kasar juga. Sekali-sekali kena bagi warning juga. Kita nampak mak ayah tu marah anak dia tungking. Korang marah kuat-kuat anak dia, contoh. Kita nampak.
Boleh tak kita kata, alah, mak ayah ni tak belajar hikmah langsung. Dia orang ni tak masuk kelas Ustaz Uzaifah ni sebab tu tak belajar ayat ni. Ayat 124 surah An-Nahl ni, dia orang tak jumpa ni ayat surah An-Nahl. Itulah tak masuk kelas tafsir sebab tu dia orang tak tahu. Allah suruh dakwah dengan hikmah. Salah. Mak ayah yang kita nampak dia marah anak dia dengan keras, dengan kasar, kita tak tahu. Itu adalah kali ke-80 dia tegur anak dia. 79 kali sebelum ni, semua dia cakap dengan lemah lembut, baik pada anak dia. Tapi tak nak dengar juga, sekali-sekala kena bagi bahasa yang kasar ataupun pendapat yang agak keras sikit. Itu hikmah. Bukan setiap masa lembutnya, tak. Itu bukan hikmah. Okey, satu analogi yang sangat baik. Saya tengah makan kedai makan. Saya tengah makan kedai makan ni. Saya tengok ada orang tua yang rabun. Teruk rabun dia. Nak lintas jalan. Ataupun buta lah. Orang tua tu buta. Pegang tongkat nak lintas jalan. Dia nak lintas jalan ni. Saya duduk makan. Jarak saya dengan dia lebih kurang dalam 15-20 meter. Dia nak lintas jalan. Lori datang pada jauh. Jadi saya nak kena selamatkan dia daripada kena langgar lori. Masa tu hikmahnya apa dia? Nak selamatkan dia, nak menyampaikan pada dia bahaya lori datang. Hikmahnya macam mana masa tu? Tuan-tuan dan puan-puan, hikmah dia. Tolak je. Ya? Tolak je dia. Tolak je dia. Yes? Betul. Lagi? Jerit kuat. Jerit. Makcik lori tu. Tu hikmah dia. Dia pun terdengar, terkejut, berhenti. Selamat tak dia? Selamat. Ke saya kena lemah lembut? Cakap baik-baik. Pergi jumpa, Assalamualaikum makcik, minta maaf, saya daripada ni, nama saya sekian-sekian. Saya nak beritahu lah makcik, jangan lintas boleh, ada lori datang daripada sana. InsyaAllah, inalilah dulu makcik tu. Nampak? Masa tu tolak dia pun bagus, terajang dia pun bagus, terajang jatuh longkap. Bagi bagus jatuh longkap pada lintas jalan, kena langgar dengan lori. Boleh dia terajang makcik? Ya, terajang makcik lagi bagus. Sebab apa? Kalau saya tak terajang dia terus jalan, kena langgar dengan lori, lagi terus. Terajang dia pun bagus. Jerit pun bagus. Kalau dia jauh, jerit. Makcik! Lori tu. Kalau orang tak tahu dengar, wih, ustaz ni cakap dengan orang tua jerit kuat-kuat. Itulah hikmah pada masa tu. Maksudnya bukan setiap benda kena lemah lembut. Bukan setiap masa kena lemah lembut. Ada masa kena keras, ada masa kena lembut. Banyak masa kena lembut, sekali-sekala kena bagi keras sikit. Okey, baik. Minggu depan kita masuk lagi ayat ni. Penerangan belum habis lagi. Kita sama minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah SWT. Apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan, minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz.